Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Ustazah harap anak-anak dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar satu lagi topik yang baru dalam bidang Al-Quran, pelajaran 7, kewajipan memelihara kehormatan diri. Baiklah, mari kita sama-sama hayati surah An-Nur ayat 30 hingga 31. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ya anak-anak, berdasarkan surah An-Nur ayat 30 hingga 31 tadi, apakah perintah Allah SWT dalam ayat? Yang pertama, perintah Allah SWT adalah menundukkan pandangan. Kedua, memelihara kehormatan. Ketiga, menutup aurat. Keempat, bertaubat. Perintah yang pertama dalam ayat adalah menundukkan pandangan. Allah SWT memerintah hamba-Nya menjaga pandangan mereka daripada melihat yang haram. Pandangan mata yang menyalahi syarak akan menjerumuskan seseorang kepada keburukan dan kerosakan seperti perbuatan zina. Baiklah anak-anak, ada panduan bagaimana nak menundukkan pandangan. Yang pertama, sentiasa mengingati Allah dengan berzikir. Kedua, menghindari tempat-tempat maksiat. Ketiga, segera mengalihkan pandangan jika terlihat perkara maksiat. Keempat, memilih untuk melihat bahan-bahan yang baik dan bermanfaat. Kelima, memperbanyak amalan berpuasa. Setiap Muslim wajib memelihara kehormatan. Bagaimana cara untuk kita memelihara kehormatan diri? Yang pertama, hindarkan diri daripada perbuatan zina, lesbian, homoseksual dan onani. Kedua, berpakaian yang menepati kehendak syarak. Ketiga,
menjaga tata susila dalam pergaulan termasuk dalam media sosial. Keempat, bercakap perkataan yang baik, lemah lembut dan bersopan. Bagi murid perempuan, kita perlu lebih berhati-hati dan berjaga-jaga dalam pergaulan. Elakkan diri kita daripada disentuh oleh orang yang bukan mahram, diraba atau ditunjukkan gambar lucah. Perintah yang ketiga adalah menutup aurat. Aurat ialah batasan anggota badan yang wajib ditutup menurut hukum syarak. Bagaimana dengan aurat lelaki dan juga aurat perempuan? Aurat lelaki daripada pusat hingga lutut. Manakala aurat perempuan pula seluruh tubuh badan kecuali muka dan kedua-dua tapak tangan. Bagaimana pakaian seorang wanita sekiranya berhadapan dengan bukan mahram? Pertama, memakai tudung yang labuh menutupi dada serta tidak jarang. Kedua, lengan baju panjang hingga pergelangan tangan. Kain atau seluar yang dipakai perlu labuh hingga ke buku lali. Baju yang labuh dan longgar serta tidak jarang. Memakai sarung kaki. Walau bagaimanapun, aurat seorang perempuan itu berubah-ubah mengikut keadaan tertentu. Ketika bersama dengan wanita Islam lain, daripada pusat hingga lutut. Ketika bersama dengan lelaki mahram, daripada pusat hingga lutut. Namun sekiranya dikhawatiri boleh menimbulkan fitnah, hendaklah berpakaian sopan yang boleh menutup tubuhnya. Ketiga, ketika bersama dengan lelaki bukan mahram, seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Ketika bersama dengan wanita bukan Islam, seluruh badan kecuali anggota yang zahir ketika bekerja. Siapakah golongan mahram bagi wanita? Antara golongan mahram bagi wanita ialah pertama, bapa kandung, kedua, datuk, ketiga, bapa mentua, keempat, anak dan cucu lelaki, kelima, menantu lelaki, keenam, anak tiri, ketujuh, adik-beradik lelaki, kelapan, anak saudara, kesembilan, anak lelaki susuan, bapa susuan, saudara susuan, bapa saudara susuan dan anak saudara susuan. Perintah yang keempat dalam ayat ialah bertaubat. Apa maksud taubat ni anak-anak? Taubat ialah perbuatan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan. Bagaimana cara dan syarat bertaubat? Pertama, menyesal atas dosa yang dilakukan. Kedua, berhenti melakukan dosa. Ketiga, berazam tidak mengulangi perbuatan dosa. Keempat, minta maaf dan memulangkan hak kepada pemiliknya. Jadi anak-anak, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah An-Nur ayat 30 hingga 31 tadi? Yang pertama, kita hendaklah menundukkan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang haram agar beroleh balasan syurga. Kedua, kita hendaklah memelihara kehormatan diri agar kehidupan dirahmati Allah. Ketiga, kita hendaklah berpakaian menutup aurat agar selamat daripada keburukan dan gangguan. Keempat, kita hendaklah sentiasa bertaubat agar dicintai Allah Subhanahu Wa Taala.